Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Dr. Puteri Roslina dan rakan-rakan sekalian. Saya, Muthu Kumar Anantan, akan membuat pembentangan tentang kajian penterjemahan saya, iaitu penterjemahan istilah budaya dalam novel Heart of Darkness yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, iaitu Durjana di Hati. Baiklah, sekarang kita akan lihat pengenalan. Penterjemahan istilah budaya dalam karya sastra merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam mewujudkan kefahaman tentang sesuatu bangsa ataupun sesuatu budaya. Hal ini kerana bahasa adalah alat dalam menyampaikan maklumat. Sekiranya terdapat kesalahan dalam menterjemahkan sesuatu istilah budaya, maka timbullah kesilapan dalam komunikasi. Bukan saja mewujudkan kesilapan, tetapi ia akan menyukarkan pemahaman antara dua penutur yang mempunyai perbezaan budaya. Seterusnya, menurut Asma Haji Omar, terjemahan bukan sekadar mengalihkan bahasa tetapi juga menyampaikan maklumat-maklumat kebudayaan yang terkandung dalam teks asal. Seterusnya, Taylor pula mengatakan bahawa keseluruhan aspek kehidupan dan perluakan manusia juga termasuk dalam takrif ini. Baiklah, seterusnya kita akan lihat tentang permasalahan kajian saya. Perkataan atau istilah budaya merupakan perkara yang sinonim dengan penterjemahan teks sastra. Hampir semua sarjana terdahulu seperti Newmark, Benuti, Puteri Roslina dan ramai lagi telah menjelaskan bahawa terdapat kesukaran dalam menterjemahkan perkataan istilah yang melibatkan budaya. Oleh itu, kajian ini cuba untuk mengenal pasti strategi penterjemahan yang sesuai digunakan oleh penterjemah untuk menterjemahkan perkataan-perkataan yang berkaitan dengan budaya. Maka, persoalan kajian saya adalah apakah pendekatan dan teknik serta strategi penterjemahan yang sesuai digunakan untuk menterjemahkan perkataan-perkataan yang berkaitan dengan budaya. Dan satu lagi, saya juga ingin menanya soalan, adakah berlaku kekeliruan ataupun kesalahan apabila membuat penterjemahan daripada novel Heart of Darkness ke dalam bahasa Melayu, iaitu Durjana di Hati. Seterusnya, kita akan lihat dalam objektif kajian. Dalam kajian ini terdapat dua objektif kajian, iaitu yang pertamanya adalah mengenal pasti istilah budaya dalam novel terjemahan. Selepas itu, menganalisis teknik penterjemahan istilah budaya yang digunakan dalam novel tersebut. Seterusnya, kita akan lihat tentang kaedah kajian. Kaedah kajian ini adalah kajian kualitatif di mana kaedah analisis teks sumber dan teks sasaran digunakan untuk mencapai kedua-dua objektif tersebut. Istilah-istilah budaya novel dikategorikan berdasarkan kategori Newmark. Istilah-istilah budaya tersebut kemudian dilihat untuk mengetahui teknik penterjemahan. Seterusnya, kita akan lihat tentang batasan kajian. Kajian ini hanya melibatkan teks asal iaitu bahasa Inggeris dan teks terjemahan dalam bahasa Melayu. Data yang diperoleh daripada terjemahan Zulkifli Ahmad merupakan teks terjemahan sastra Inggeris. Dan seterusnya, kajian ini juga membataskan kepada aspek budaya bagi negara Malaysia, Eropah dan juga Afrika. Eropah merupakan kawasan berlakunya ataupun wujudnya cerita dalam novel tersebut, dan Afrika juga merupakan kawasan ataupun situasi di mana berlaku cerita ataupun mengisahkan tentang cerita dalam novel tersebut. Seterusnya, kita akan lihat tentang fokus kajian. Okey, dalam kajian ini kita akan fokus kepada teks sumber dan teks sasaran. Teks sumbernya adalah yang bertajuk Heart of Darkness, pengarangnya oleh Joseph Conrad. Tahun diterbitkan adalah 1902, penerbitnya adalah Blackwoods Magazine, dan terdapat 110 muka surat dalam teks sumber tersebut. Dan teks sasaran adalah dalam bahasa Melayu yang diberi tajuk Durjana di Hati. Penterjemahnya adalah Encik Zulkifli Ahmad. 1991 buku ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dan terdapat sebanyak 180 muka surat. Seterusnya, kita akan lihat tentang pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan Newmark 1988 yang telah menjelaskan konteks penterjemahan budaya berdasarkan kategori budaya yang disesuaikan daripada kategori budaya oleh NIDA dan
Hal ini termasuklah pengiktirafan terhadap budaya asing yang terdapat dalam teks sasaran bagi menghormati negara dan budaya asing yang terlibat dalam terjemahan tersebut. Berikut merupakan kategori budaya oleh Newmark yang dijadikan sebagai kerangka utama dalam kajian ini. Sebelum ini kawan-kawan saya telah pun menerangkan tentang kerangka ini. Sekarang saya cuma akan menyenaraikan saja, iaitu 5 aspek penting dalam kerangka ini, iaitu ekologi, bahan material, budaya sosial, organisasi, adat resam, aktiviti, prosedur dan konsep, seterusnya gerak isyarat dan tabiat. Seterusnya kita akan lihat satu lagi pendekatan yang digunakan dalam kajian ini, iaitu kaedah ini yang dibina oleh Cho Min Sung untuk menganalisis unsur budaya dalam antologi cerpen daripada bahasa Korea ke dalam bahasa Melayu. Sebenarnya kaedah ini diubah suai berdasarkan pendekatan oleh Newmark dan Exila. Dalam pendekatan ini terdapat beberapa kaedah penterjemahan, iaitu sinonim, pemindahan, penyagatan terbatas, gloss extra text, penyagatan mutlak, gloss intrateks, pengguguran, kalk, pencairan dan naturalisasi. Seterusnya kita akan lihat tentang sinopsis cerita. Okey. Baiklah, kalau anda lihat dalam gambar yang tertera ini, anda bolehlah mengetahui situasi ataupun keadaan bagaimana rakyat di Afrika Tengah pada masa itu diperlakukan, dan cerita ini pun akan mengisahkan tentang keberitan masyarakat ataupun orang asli tempatan di Afrika. Novel ini berkisah tentang kehidupan Charles Marlowe, merupakan hero dalam watak kita ni, sebagai pengangkut gading di Sungai Kongo, Afrika Tengah. Sungai tersebut merupakan sungai yang sangat besar dan boleh dikatakan ia mengalir sepanjang negara Afrika. Semasa mengembara di Afrika Tengah, Marlowe terdengar tentang Mr. Kurtz. Mr. Kurtz merupakan seorang ejen yang bertugas untuk syarikat yang berada di Eropah, dan beliau juga merupakan seorang pedagang gading yang telah memperoleh status yang tinggi dalam kalangan penduduk asli kerana beliau memanfaatkan teknologi yang lebih maju. Masyarakat asli di Afrika ini, mereka ni tidak terjebak ataupun tidak boleh melihat teknologi-teknologi tinggi, dan apabila mereka mengetahui ada teknologi yang seumpama itu, so mereka menganggap Encik Kurt ini adalah seorang yang mempunyai kemahiran ataupun kekuasaan yang luar biasa. Seterusnya, kisah ini menjelajah tentang tema kolonialisme dan rasisme yang merupakan sebahagian daripada imperialisme Eropah. Setelah menghadapi pelbagai rintangan, kapal wak Marlowe akhirnya sampai ke tempat Kurtz, di mana Kurtz tinggal di Afrika Tengah tersebut. Kurtz sebenarnya tidak ingin pulang ke Eropah, tetapi beliau sakit pada ketika Marlowe sampai ke tempat tersebut. Setelah Kurtz ataupun setelah Marlowe bersetuju untuk mengikuti Kurtz untuk bawa balik ke Eropah, dalam perjalanan Kurtz meninggal dunia. Setelah kematian Kurtz, Marlowe juga menghadapi penyakit dan berada dalam keadaan yang sangat teruk sehingga sampai di Eropah. Kisah ini berakhir apabila Marlowe berjumpa dengan tunang Kurtz dan memberikan surat-surat yang diberikan oleh Kurtz kepadanya. Secara keseluruhan, kisah ini menceritakan tentang situasi bagaimana orang Barat ataupun penjajah Eropah ini, mereka pergi ke Afrika Tengah dan mereka mengerah dan juga menjajah masyarakat ataupun orang asli di Afrika Tengah itu untuk mendapat ataupun untuk mengaut keuntungan. Dan situasi tersebut ataupun keberitaan tersebut kita boleh lihat lebih jelas dalam tulisan Joseph Conrad. Selepas sinopsis cerita, sekarang kita akan lihat tentang sorotan kajian. Sebenarnya dalam kajian ini saya telah melihat pelbagai jenis buku yang melibatkan penterjemahan dan juga kajian yang melibatkan penterjemahan. Dan sorotan kajian saya ini saya telah membagikan kepada dua, iaitu secara umumnya tentang penterjemahan dan satu lagi secara khasnya kepada penterjemahan budaya. Sekarang kita akan lihat tentang Collis. Collis telah mengatakan bahawa dalam artikelnya Translation and Bilingualism telah menegaskan bahawa tidak ada mesin khas untuk menjadikan penterjemahan bersifat sempurna kerana sifat bahasa yang kompleks.
Colles menjelaskan bahawa perkataan yang merujuk kepada objek mempunyai makna yang seakan-akan sama apabila diterjemahkan, namun perkataan yang merujuk kepada idea mengenai etika, politik ataupun emosi mempunyai makna yang berbeza dalam lain-lain bahasa. Maksud Colles di sini adalah perbezaan wujud apabila kita menterjemahkan sesuatu karya ataupun sesuatu petikan dari satu bahasa ke satu bahasa yang lain. Seterusnya, Khairul Nisa dalam kajiannya yang bertajuk Unsur Budaya dalam Koleksi Terjemahan Cerita Jenaka Bahasa Melayu kepada Bahasa Jerman, iaitu satu analisis, mendapati bahawa terdapat masalah dalam mengalihkan budaya dalam penterjemahan yang dilakukan. Fungsi atau kesan teks terjemahan adalah sama seperti fungsi sebenar cerita jenaka Melayu, dan panduan diperoleh untuk membantu mereka yang ingin berkecimpung dalam bidang penterjemahan teks seperti ini. Seterusnya kita akan lihat sorotan daripada Lee, iaitu dapatan kajian beliau menunjukkan bahawa wujudnya masalah linguistik akibat perbezaan penyusunan sintaksis dan susunan perkataan daripada sistem bahasa Korea kepada bahasa Inggeris. Bukan saja terlibat dari segi sintaksis, tetapi dari segi semantik, dari segi linguistik dan dari segi budaya memang akan menghadapi masalah apabila kita menterjemahkan sesuatu teks daripada bahasa asal ke bahasa terjemahan. Seterusnya kita akan lihat tentang sorotan yang digunakan oleh daripada Katan. Katan daripada bukunya Cultural Approaches to Translation telah menyatakan bahawa aspek penterjemahan budaya pula lebih menekankan aspek konteks dan budaya yang boleh diterima oleh pembaca. Bagi membentuk terjemahan ini, beliau telah memberikan contoh bahawa Nidah yang telah menterjemahkan kitab Bible telah menggunakan pendekatan antropologi untuk menerangkan teks sumber berdasarkan fungsi dinamik. Penterjemahan dikatakan sebagai proses menghasilkan semula bahasa pembaca sasaran dengan seampir mungkin yang mengambil kira makna dan gaya bahasa. Seterusnya, yang terakhir kita akan lihat tentang sorotan kajian oleh Cho Min Sung. Cho Min Sung dalam kajiannya yang bertajuk Penterjemahan Unsur Budaya dalam Antologi Cerpen Bahasa Korea Bahasa Melayu, iaitu Perjalanan ke Sampo, membincangkan strategi penterjemahan dan kebolehterjemahan yang digunakan dalam terjemahan teks antologi cerpen Bahasa Korea dan Bahasa Melayu. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa strategi penterjemahan unsur budaya mengandungi pelbagai pendekatan atau tidak terikat pada satu pendekatan saja. Hasil pilihan strategi penterjemahan unsur budaya Korea dan Malaysia bergantung pada kewujudan unsur budaya bahasa sumber dalam bahasa sasaran. Secara keseluruhannya dalam sorotan-sorotan ini, apa yang kita boleh simpulkan adalah memang terdapat pelbagai pendekatan ataupun pelbagai strategi yang digunakan oleh penterjemah untuk menterjemahkan istilah budaya ini. Seterusnya, kita akan lihat tentang dapatan kajian. Apabila saya membuat analisis, saya telah mendapat berdasarkan kajian, saya telah mendapat beberapa istilah budaya yang wujud dalam novel tersebut. Antaranya terdapat ekologi dan budaya, iaitu 8 istilah. Dalam bahan material terdapat 20 istilah. Dalam budaya sosial terdapat 6 istilah. Dalam organisasi adat resam dan agama terdapat 1 istilah. Gerak isyarat dan tabiat ada 2 istilah. Kalau ikutkan dalam buku yang saya kaji ini, bahan material mempunyai banyak istilah yang melibatkan budaya. Baiklah, sekarang kita akan lihat analisisnya. Baik, istilah budaya dalam ekologi. Kalau kita lihat, ada 5 aspek dalam budaya ekologi, iaitu flora, fauna, angin, dataran dan bukit. Dalam buku yang saya kaji, iaitu Durjana di Hati, terdapat 3 aspek perkataan budaya ekologi, iaitu dari segi flora dan fauna, seterusnya dataran. Dan sekarang kalau kita lihat dalam jadual yang saya paparkan ini, kita boleh lihat saya telah bahagikan mengikut istilah budaya. Kalau ada, saya letak ada; kalau tidak, saya letak tiada. Dan istilah budaya bahasa Inggeris yang diambil daripada buku teks sumber, iaitu Heart of Darkness, dan istilah yang diterjemahkan oleh penterjemah dalam buku Durjana di Hati. Dan saya juga menyenaraikan teknik apa yang digunakan oleh penterjemah untuk menterjemahkan istilah budaya tersebut. Sebagai contoh, kita boleh lihat yang pertama tu flora, iaitu dalam istilah budaya kita tiada yang mengatakan tentang
Chapers. Chapers ini adalah budaya orang Eropah di mana pokok tersebut hanya terdapat di sana saja kerana iklim dan situasi di sana, dan kita terjemahkan, terus kita memindahkan, kita guna teknik penterjemahan dan terus memindahkan kepada pokok chapel supaya pembaca boleh memahami dengan jelas, ataupun mereka bolehlah membuat carian dalam web Google untuk mengetahui apakah jenis ataupun bagaimanakah rupa dan sebagainya pokok chapel. Seterusnya kita akan lihat tentang perbincangan. Baik, terdapat beberapa kesalahan yang dikenal pasti dalam penterjemahan ini. Apabila saya membuat kajian mendapati kesalahan, iaitu penterjemah menggunakan teknik pengguguran dalam menterjemahkan istilah hens dalam teks sumber. Terdapat istilah ayam betina dalam budaya orang Melayu untuk menjelaskan maksud hens. Hens maksudnya adalah ayam betina, tetapi didapati kaedah pengguguran tidak tepat dan boleh digantikan dengan teknik penterjemahan sinonim di mana ia lebih sesuai dan dapat menjelaskan konteks teks sumber dengan tepat. Dan apa yang menunjukkan di sini adalah penterjemah terus menggunakan ayam, iaitu hens menggantikan perkataan ayam dalam teks sasaran. Sebenarnya beliau boleh menggunakan ayam betina untuk mendapat kefahaman yang lebih jelas. Seterusnya, penterjemah istilah juga alpaca dengan binatang juga kurang tepat, di mana alpaca merupakan sejenis binatang yang tergolong dalam keluarga unta. Penterjemah tidak menggunakan sejenis unta, beliau terus mengatakan tentang dengan binatang. Dan kalau pembaca membaca teks tersebut dan binatang, mereka tidak boleh memahami dengan jelas apakah binatang tersebut. Dan jika penggunaan istilah sejenis unta dalam teks terjemahan akan memberikan penjelasan yang lebih tepat berbanding dengan binatang. Seterusnya, kita akan lihat istilah budaya material. Dalam kajian yang saya buat ini, ataupun kajian yang dibuat dalam buku Durjana di Hati, terdapat banyak istilah yang melibatkan budaya material, iaitu artifak ataupun benda sebanyak 8, makanan ada 2 istilah, pakaian pun sama ada banyak iaitu 8, dan kenderaan dan peralatan permainan masing-masing ada 1. Dan saya telah menyenaraikan iaitu artifak. Kalau kita lihat istilah budaya untuk kebanyakan artifak benda memang tiada dalam BM. Sebab apa? Mungkin budaya masyarakat Eropah dan budaya masyarakat Malaysia, khasnya masyarakat Melayu, memang tidak sama. Sebagai contoh, kita boleh tengok parasol ataupun payung. Kita akan lihat lebih lanjut selepas ini, tetapi kita akan lihat teknik penterjemahan yang digunakan. Contohnya, untuk parasol ini menggunakan penyekatan terbatas, hammock ni dia menggunakan teknik sinonim, dan ceiling pula menggunakan penyekatan terbatas, dan lain-lain lagi. Baiklah, sekarang kita akan lihat lebih lanjut tentang istilah-istilah ini. Penterjemah menggunakan teknik sinonim iaitu buaian tidur dan lembing. Hal ini kerana istilah yang wujud dalam bahasa sumber didapati mempunyai kesetaraan dengan perkataan dalam bahasa sasaran. Walau bagaimanapun, teknik ini tidak dapat menjelaskan maksud sebenar yang ingin disampaikan oleh melalui teks sumber. Sebagai contoh, istilah Spears dan Esagas membawa maksud yang berbeza dan dia dikenali dalam budaya Eropah dan Afrika. Sebenarnya Spears dan Esagas ini sebenarnya dia akan bentuknya seperti lembing, tetapi penggunaannya berbeza-beza. Walaupun bentuk sama, tetapi namanya dipanggil berbeza-beza di Eropah, mungkin penggunaan pun berbeza di situ. Contohnya Esagas. Esagas ini rupanya seperti lembing, tetapi digunakan oleh penduduk native ataupun penduduk asli orang Afrika. Kalau kita gantikan itu dengan lembing, saya rasa teknik yang digunakan itu mungkin betul. Sebab apa? Beliau cuba mendekatkan dengan maksud yang paling hampir, iaitu lembing. Namun ia tidak menjelaskan maksud yang sebenar yang ingin disampaikan oleh penulis teks sumber. Seterusnya, penggunaan teknik penyekatan terbatas, iaitu menggunakan rujukan yang dimiliki dalam teks sumber dengan syarat rujukan itu dekat dengan unsur dengan budaya sasaran itu memang tepat. Ini kerana penggunaan istilah payung untuk menjelaskan maksud parasol adalah betul. Sebenarnya payung dan parasol adalah mempunyai fungsi yang sama, tetapi bentuknya agak berbeza, di mana masyarakat Melayu tidak memahami maksud parasol.
kerana tidak pernah menggunakannya, walaupun fungsi parasolnya sama seperti payung, tetapi bentuk dan cara pembuatannya berbeza dengan payung. Baiklah, seterusnya kita akan lihat tentang satu lagi perkataan istilah budaya yang banyak, iaitu pakaian. Kalau kita lihatkan situasi ataupun iklim di Eropah dan iklim di tanah Melayu, Malaysia adalah berbeza, dan pakaian yang dipakai pun mengikut kesesuaian iklim. Mungkin di Eropah mereka akan lebih menggunakan kain-kain yang diperbuat daripada cotton dan kain yang diperbuat daripada bulu-bulu binatang, yang mana kain-kain ataupun pakaian tersebut tidak sesuai di iklim Malaysia yang panas dan lembap sepanjang tahun. Oleh sebab itu, apabila kita lihat istilah budaya bahasa Inggeris yang terdapat dalam novel teks sumber itu ataupun teks asal itu memang tidak terdapat dalam bahasa Melayu ataupun budaya Melayu, tetapi penterjemah cuba menggunakan pelbagai kaedah, contohnya seperti teknik pemindahan, teknik sinonim, teknik penyagatan terbatas, pemindahan, naturalisasi, penyagatan mutlak dan penyagatan terbatas untuk memberikan maksud yang hampir tepat ataupun hampir dekat dengan unsur budaya bahasa Inggeris. Tetapi percubaan penterjemah tersebut ada yang percaya dan ada pula yang tidak percaya sebab perbezaan budaya yang sangat ketara. Sekarang kita lihat analisisnya. Terdapat kesulitan semasa menterjemah istilah budaya yang berkaitan dengan jenis pakaian. Ini kerana budaya dan iklim di negara Eropah yang sangat sejuk seperti mana yang saya sebut tadi, mereka memakai pakaian seperti kot, jaket dan topi. Keadaan ini sangat berbeza dengan iklim di Malaysia, iaitu panas sepanjang tahun. Disebabkan oleh isu ini ataupun hal ini, maka penterjemah menghadapi kesukaran untuk menterjemahkan istilah budaya yang berkaitan dengan pakaian. Teknik serta istilah yang digunakan oleh penterjemah untuk membawa maksud yang hampir dekat dengan teks asal boleh dikatakan berjaya. Sebagai contoh, istilah white affair diterjemahkan dengan topi putih dalam bahasa Melayu. Menurut Kamus Oxford, affair bermaksud objek atau alat, maka dengan menggunakan penyagatan terbatas, penterjemah membuat rujukan yang dimiliki dalam teks sumber dengan syarat rujukan itu dekat dengan unsur budaya sasaran. Cara ini memberi penjelasan yang hampir tepat dengan budaya yang terdapat dalam teks sumber. Seterusnya, ada perkara yang berbeza wujud dalam penterjemahan istilah white serviette, di mana penterjemah menggunakan kaedah penyagatan mutlak. Kaedah ini digunakan kerana penterjemah gagal menemui unsur budaya yang dikenali dalam bahasa sasaran dan mahukan rujukan yang umum. Oleh itu, penterjemahan kain putih untuk white serviette boleh dikatakan berjaya membawa maksud yang hampir dekat dengan teks asal. Kalau kita lihat sekali lagi tentang data yang diperoleh ini, contohnya seperti gabardine, penterjemah terus menggunakan kaedah pemindahan, tak tukar apa-apa, just beliau menukarkan membawa terus kepada bahasa Melayu supaya pembaca boleh membuat carian dalam web Google dan boleh mengetahui sebenarnya apakah jenis pakaian yang dimaksudkan dengan gabardine. Sama juga dengan cravat kepada tali leher. Cravat ini dia merupakan seakan-akan seperti tali leher tetapi bukan. Tapi penterjemah menggunakan istilah tali leher supaya pembaca boleh memahami sedikit sebanyak tentang cravat. Dan ada lagi banyak, contohnya satu lagi istilah budaya bahasa Inggeris iaitu motley. Motley ini dia lebih kepada baju yang dipakai oleh seseorang yang sangat berwarna-warni. Bila dikatakan sebagai berwarna-warni, penterjemah terus menggunakan perkataan pakaian badut. Mungkin pembaca boleh mengagak apakah pakaian badut itu dan boleh mengagak pakaian badut itu memang sentiasa berwarna-warni, dan beliau cuba menggunakan teknik penterjemahan iaitu penyagatan terbatas untuk menterjemahkan istilah tersebut. Seterusnya kita akan lihat istilah budaya yang melibatkan budaya. Baiklah, sekarang kita akan lihat dalam istilah budaya ini kita ada pekerjaan dan hiburan, dan dalam banyak-banyak pekerjaan kita boleh lihat beliau banyak menggunakan naturalisasi. Sebagai contoh, istilah budaya BI iaitu pilot. Pilot selalunya kita guna untuk bukan saja untuk yang menjadi juruterbang ataupun seseorang nakoda, dan penterjemah terus menggunakan naturalisasi untuk menterjemahkan istilah budaya tersebut kepada nakoda supaya pembaca boleh memahami dengan lebih lanjut. Dan kita lihat analisisnya.
Dalam budaya Eropah, khususnya situasi cerita tersebut yang berlaku di muara sungai dan laut melibatkan banyak istilah yang berkaitan dengan pelayaran. Sebagai contoh, pilot dan skipper, istilah-istilah tersebut diterjemahkan sebagai nakoda dalam bahasa Melayu. Pengkaji mendapati kaedah yang digunakan iaitu naturalisasi sangat tepat di mana ia dapat membawa unsur budaya ke dalam korpus intertextuality yang dirasakan spesifik oleh budaya bahasa sasaran. Seterusnya kita juga akan lihat tentang masalah apabila penterjemah menterjemahkan perkataan sumber bahasa teks asal iaitu coast caravan. Maksud perkataan ini adalah sebuah kenderaan yang membawa barang untuk dijual kepada orang-orang yang berada di pesisir sungai atau pantai. Bagi menterjemahkan istilah ini, penterjemah telah menggunakan kaedah pencairan iaitu mengurangkan kekuatan sesuatu perkataan ataupun sesuatu idea untuk mudah difahami oleh pembaca teks sasaran. Dalam hal ini, penterjemah telah mengurangkan kekuatan istilah teks asal iaitu coast caravan dan menggantikan dengan kafilah pantai. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, kafilah pantai bermaksud orang yang membuat aktiviti perdagangan di pesisir pantai. Maka kaedah ini sudah dapat memberi penjelasan yang serta pemahaman yang jelas dalam budaya Melayu. Seterusnya kita akan lihat yang istilah budaya organisasi. Dalam organisasi hanya terdapat satu perkataan ataupun satu istilah saja iaitu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Dan kalau kita lihat pada abad ke-18, perkataan demi Tuan ataupun by God adalah satu kesalahan besar apabila kita disebut di England. Sebaliknya orang-orang di England akan mengatakannya ataupun menggantikan by God dengan by Jove. Jove adalah nama alternatif untuk Dewa Roh Mushtari. Dengan mengatakan by Jove, mereka dapat mengatakan demi Tuhan tanpa melakukan kesalahan sosial. Dengan ini jelaslah bahawa tiada istilah ini yang melambangkan dalam budaya orang Inggeris. Penggunaan kata seru akan membawa pemahaman maksud yang lain daripada situasi. Perkataan ataupun istilah yang sesuai digunakan adalah demi Tuhan ataupun demi Allah. Seterusnya kita akan lihat yang terakhir iaitu gerak isyarat dan tabiat. Dalam novel yang dikaji ini terdapat dua istilah yang melibatkan dengan tabiat iaitu cross-legged and legs fold, dan kedua-dua ini istilah yang diterjemahkan adalah bersila panggung dan bersila. Dan bagi penterjemahan istilah budaya yang berkaitan dengan gerak isyarat ataupun tabiat, penterjemah turut menggunakan teknik yang sama iaitu sinonim dan penyangatan terbatas. Gerak isyarat yang wujud di dalam novel Durjana di Hati melibatkan manusia. Dalam novel, terjemahan istilah tersebut tidak membawa kekeliruan kepada pembaca. Baiklah, sekarang kita akan lihat slide yang terakhir iaitu kesimpulan. Kesimpulannya, terjemahan merupakan satu proses pembinaan isi kandungan sesebuah teks dari satu bahasa ke dalam bahasa yang lain dengan setepat mungkin. Tidak dapat dinafikan bahawa menterjemah karya kesusastraan merupakan satu cabaran kerana proses penterjemahannya tidak seperti genre yang lain. Hasil kajian menunjukkan bahawa istilah budaya bahan material yang mempunyai jumlah yang paling tinggi. Kajian ini memperlihatkan bahawa teknik penyagatan mutlak merupakan teknik yang sering digunakan oleh penterjemah apabila sesuatu istilah yang tidak terdapat dalam bahasa sasaran. Sekiranya istilah itu tidak wujud, maka menjadi tugas penterjemah untuk mencari teknik yang sesuai supaya makna yang disampaikan mempunyai ketepatan sama. Ada teknik calque, pengguguran, pemindahan, gloss extra text dan gloss intra text. Bagi menghasilkan hasil terjemahan yang lengkap bukanlah mudah seperti mana dalam novel terjemahan ini. Juga terdapat kesilapan dan ketidaktepatan makna disebabkan beberapa faktor. Antaranya kekurangan bahan rujukan, perbezaan geografi, adat resam, kepercayaan, pandangan dunia dan sebagainya. Walau bagaimanapun, ucapan syabas dan tahniah perlu diberikan kepada penterjemah Zulkifli Ahmad kerana telah berusaha sedaya upaya untuk memberikan kefahaman yang tepat daripada teks sumber ataupun teks asal. Baiklah, begitulah saja pembentangan saya untuk kajian penterjemahan iaitu penterjemahan istilah budaya dalam novel Heart of Darkness. Sekian, terima kasih.